السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang khusus ilmu fiqh, bahagian jual beli dan nikah benggal yang kedua. Dan pelajaran kita berkenaan dengan nikah, yang mana kitab ini ada digabungkan jual beli dan nikah, yang mana pada bahagian jual beli kita sudah selesai perbincangannya, dan kita sambung kepada nikah, bab nikah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sambungan kafa'ah dalam nikah. Sambungan pada tajuk kafa'ah dalam nikah, muka surat 95 kitab Jawi. Kafa'ah itu pada lughah maknanya persamaan, kelayakan dan sepadan. Dan kafa'ah dari segi bahasanya persamaan, kelayakan dan sepadan. Makna kafa'ah adalah dalam bahasa Arab. Dan juga kafa'ah itu dijadikan istilah dalam bab nikah. Dan dari segi bahasanya kelayakan, persamaan dan sepadan. Dan maknanya pada istilah, masuk istilah di sini istilah syarak, ialah gara yang menjadi aib dan malu jika tiadanya. Dalam bahasa Melayu disebut segara, maknanya setaraf dan sekufu. Kafa'ah dari segi istilahnya, ia ini perkara yang boleh menjadi ianya aib dan malu jika tiadanya. Dan dari segi kita faham apa maksudnya, iaitu setaraf dan sekufu. Maknanya boleh jadi pernikahan itu kalau tidak setara, dia boleh jadi malu dan aib, tidak sepadan, tidak sekufu ataupun tidak setara. Maknanya perkahwinan itu boleh menimbulkan malu ataupun aib. Kita tengok perbincangan tu. Sekadar itu agak kita dah boleh tangkap apa yang dimaksudkan kafa'ah. Kufu ini diambil kira atau diperhitung dalam perkahwinan bukan untuk mengesahkan nikah,
Malahan ia hak bagi orang perempuan dan walinya. Dari itu keduanya ada hak pula menggugurkannya dan jadi syarat bagi mengesahkan nikah jika kedua-duanya tidak redha. Kafa'ah ataupun sepupu ataupun sepadan ataupun setaraf, yang mana dia bukan rukun nikah. Kafa'ah ni bukan rukun nikah. Rukun nikah tu ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan bakal, ada wali, ada dua saksi, ada ijab dan qabul. Apabila termeterinya ijab dan qabul, maknanya tawaran dan juga penerimaan, maknanya ada kontrak nikah, itu dipanggil nikah. Jadi kafa'ah ini tidak termasuk dalam perkara rukun nikah. Jadi kita ulang, rukun nikah tu ada pengantin laki-laki dan perempuan bakal lah. Lepas tu ada saksi bagi pihak, ada wali bagi pihak perempuan, dan ada dua saksi, dan diikuti yang terakhir, ini yang penting, ijab dan qabul. Ya, ini tawaran bagi daripada pihak perempuan, penerimaan daripada pihak laki-laki. Dan andai kata terikatlah dua-duanya ijab dan qabul, dipanggil akad. Akad tu maknanya ikatan. Akdun, ikatan nikah. Jadi bermakna apabila termeterinya ataupun terikatnya ijab dan qabul itu, bermakna mengharuskan pasangan itu sampai kepada istimta', mengharuskan untuk berhubung jenis. Walaupun sebegitu, dalam kafa'ah ini, kafa'ah ataupun setaraf ataupun sepupu, ianya adalah merupakan perkara yang diambil kira dalam nikah, tapi dia bukan rukun nikah. Kita ulang. Kupu ini diambil kira atau diperhitung dalam perkahwinan, bukan untuk mengesahkan nikah. Kafa'ah ini dia bukan mengesahkan nikah. Yang sahkan nikah tadi, dia punya rukun nikah tu. Itu yang kalau batal, yang tu batal lah. Kalau tak ada wali, mana tidak sah lah. Jadi wali tu berbagai-bagai jenis, sebagaimana kita dah bincangkan lepas. Dan kalau tidak ada saksi, tidak sah juga. Malahan ia hak bagi orang perempuan dan walinya. Tetapi walaupun sebegitu, kafa'ah ataupun sepupu ataupun setaraf ini adalah hak bagi wali ataupun bagi perempuan. Perempuan ni orang yang nak menikah tu lah, dan juga walinya. Dari itu keduanya ada hak pula menggugurkannya. Dan kerana itulah dua-dua ni, perempuan dan wali ni, pengantin perempuan dan wali berhak untuk menggugurkan tarafnya. Mana kata dia tidak nak ambil kira sepupu lah, dia tidak nak ambil kira kafa'ah, dia tidak nak ambil kira setaraf, dia tidak nak ambil kira sepadan, dia tak nak. Maknanya biasa-biasa. Maknanya hak bagi pengantin perempuan tu ataupun wali dia, boleh digugurkan. Dan jadi syarat dan jadi syarat bagi mengesahkan nikah jika keduanya tidak redha. Di sini walaupun sebegitu, dia adalah merupakan syarat bagi mengesahkan nikah. Kalau dia tidak redha, syarat satu perkara, rukun satu perkara. Syarat ni dia bukan rukun, tetapi syarat itu dia ada kaitan dengan rukun. Rukun tu jelas, dia adalah binaan kepada sesuatu itu, dia panggil rukun. Dan syarat ni sesuatu yang ada hubungan dengan rukun. Contohnya, di antara syarat sah salat adalah yakni suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yakni dengan mandi ataupun dengan wuduk. Mandi mengangkat, hilangkan hadas besar, wuduk menghilangkan hadas kecil. Yang mana syarat sah itu dia tak ada kaitan dengan rukun, tetapi walaupun sebegitu, dia boleh menyebabkan solat itu tidak sah walaupun dia bukan rukun. Dia panggil mani', yang menghalang daripada sah. Begitu jugalah
yakni kafa'ah ni dia bukan rukun. Walaupun sebaik itu, kalau tidak ada redha, tidak ada keredaan bagi pihak perempuan ataupun bagi pihak wali, di mana boleh tidak sah. Sebab redha itu adalah merupakan perkara yang ada kaitan dengan akad. Bagaimana dalam soal jual beli juga, redha itu adalah merupakan syarat daripada sah juga jual beli, walaupun bukan hukum jual beli. Innamal bai'un an taradin, sesungguhnya jual beli itu bergantung kepada redha. Begitu juga mana-mana akad dia berkaitan dengan redha. Kalau tidak redha, walaupun dia bakal hukum, dia boleh jadi tidak sah berkenaan dengan akad. Jadi kita nak faham dalam apa juga keadaan, sama ada dalam bab ibadah ada satu bahagian yang panggil rukun. Rukun itu binaan kepada ibadah itu sendiri. Dan yang lain tu sebelum terbinanya binaan itu dia ada syarat. Ada syarat wajib solat, ada syarat sah solat. Jadi semua tu dia bukan rukun. Tetapi kalau tidak ada syarat itu ataupun hilang sebahagian daripada syarat itu, boleh menyebabkan solat tidak sah. Mana syarat itu dia asing, walaupun sebegitu dia ada ikatan. Sebagaimana kalau kita pelajari di mana hukumnya ada dua, hukum taklif dan juga hukum wad'i. Hukum taklif ni wajib, sunat, haram, makruh, harus itu hukum taklifi. Dan ada satu lagi hukum wad'i, yakni sah, batal, syarat, rukun dan juga manik, itu adalah merupakan dipanggil hukum wad'i. Manik itu menghalang, sesuatu yang menghalang ibadah itu jadi sah. Contohnya wudu. Kalau tidak ada wudu, ibadah ini solat tidak sah. Mana halangan tu wudu. Adapun solat itu tidak sah dengan sebab adanya najis. Najis itu bukan rukun. Tetapi kalau ada najis di pakaian, di tubuh badan, masa solat tidak sah. Dia panggil manik, menghalang daripada solat itu sah. Walaupun rukun sempurna, tetapi ada najis, dia panggil manik. Jadi dua perkara, hukum ni hukum taklifi, hukum bebanannya, dan juga wad'i, hukum yang luar daripada taklif tadi lah, tapi dia menjadi syarat kadang-kadang. Itu tuan belajar dalam ilmu qawaid ataupun usul lah. Maka jika dikahwinkan perempuan dengan seorang laki-laki yang tiada sekupu dengan redanya, yakni perempuan itu oleh walinya yang tunggal atau oleh salah seorang daripada wali-wali yang satu darajah yang lainnya, redha sahlah nikahnya itu, tetapi hakim atau qadhi tidak sah menikahkannya. Jika dikahwinkan, makna dikahwinkan siapa yang mengahwinkan, yakni wali lah. Wali jika dikahwinkan, yang mengahwinkan perempuan itu adalah wali. Wali ni wali nasab satu, dan juga wali wali hakim. Ada dua bentuk, wali nasab dan juga wali hakim. Wali nasab ni terpecah kepada dua, wali aqrab dan juga wali ab'ad. Yang menikahkan itu siapa? Sekarang yang menikahkan itu ada dua. Kita sebutkan tadi, yang menikah satu perempuan wali, sama ada wali nasab ataupun wali hakim. Tapi dalam perkara berkenaan dengan sepupu ini, dia tidak terikat kepada wali hakim, dia terikat kepada wali nasab. Hak wali nasab, bukan hak wali hakim. Itu katanya, maka jika dikahwinkan perempuan dengan seorang laki-laki, jika dikahwinkan perempuan dengan seorang laki-laki, siapakah yang mengahwinkan perempuan itu? Dia mesti wali lah yang mengahwinkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tiada sepupu dengan radanya, yang tanpa raja perempuan itu, oleh walinya yang tunggal atau oleh salah seorang daripada wali-wali yang satu darajah dengan lainnya, radha sahlah nikahnya itu, tetapi hakim atau qadhi tidak sah menikahkannya. Jadi kalaulah pernikahan itu yang masalah sepupu itu redha oleh wali yang menikahkannya, wali tunggal. Wali tunggal siapa? Ayah tu wali tunggal lah, dan juga atuk tu wali tunggal. Dia panggil wali mujibir, itu tunggal. Dan
Kalau yang di bawah daripada itu boleh jadi wali tidak tunggal adik-beradik. Adik-beradik ramai mana bukan jadi wali tunggal. Maknanya apa di sini? Anda kata wali tunggal itu setuju, redha, di mana pernikahan yang tidak sepupu itu sah. Begitu. Sebab kuat dia pengen kedudukan. Ataupun wali yang sama taraf, adik-beradik. Adik-beradik ada 5 laki-laki. Salah seorang menikahkan yakni dengan mereka yang bukan sepupu, di mana yang lain redha, di mana dia jadi sah. Sebab dia sama taraf. Dan wali hakim dia tidak ada hak dalam perkara berkenaan dengan kafa'ah. Kafa'ah ni berkaitan dengan pengantin itu sendiri dan berkaitan dengan wali. Wali hakim tak ada kaitan di situ. Tengok lagi. Tersebut dalam kitab Fathul Mu'in, maksudnya lebih kurang di dalam perbahasan ulama mutaakhirin, jika perempuan minta nikahkan padahal ia tidak dapat laki-laki yang sepupu dan ia takut jadi fitnah berzina, hendaklah qadi menerima permintaannya itu. Wajib dinikahkan kerana darurah ini pada perempuan yang ada wali tetapi ghaib seperti musafir. Adapun perempuan yang tiada mempunyai wali langsung, sah dikahwinkan oleh qadi dengan laki-laki yang tiada sepupu itu dengan permintaannya atas syarat ia takut jadi fitnah, menurut pendapat ulama yang terpilih yang lain daripada Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Apa masuk di sini dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh dalam bahasa Arab lah, kitab fiqh mazhab Syafi'i dalam bahasa Arab. Apa maksudnya di sini? Andai kata satu perempuan tu minta kepada hakim untuk menikahkannya dengan satu orang yang tidak setaraf dengan dia. Kita akan tengok apa maksud setaraf di belakang sana, ada dia punya ciri-ciri setarafnya. Yang ini tidak setaraf atau tidak sekufu, yang ini diminta oleh perempuan itu dengan alasan takut berlaku penzinaan, makna darurah. Dalam hal ini hakim boleh menikahkannya. Tapi nak faham juga, wali hakim boleh menikahkannya masa itu wali itu tidak ada ataupun ghaib, hilang. Hilang ni masuk di sini sama ada wali itu dia bermusafir lebih 2 marhalah dan tidak boleh pulang, itu dia panggil ghaib. Ataupun wali itu dia tidak dapat kembali dengan sebab ada sesuatu bencana menghalang dia panggil ghaib juga. Jadi kes ini dia akan pergi kepada wali hakim. Contohnya seorang ayah tu ada tetapi dia bermusafir yang jauh lebih bermarhalah, tak boleh balik. Jadi kes itu hak wali itu tidak turun kepada wali abad, wali jauh, sebab wali aqrab masih ada tetapi wali aqrab tu pergi ke tempat lain 2 marhalah dan dia tak boleh balik. Jadi kes ini tidak turun kepada wali yang lain. Contohnya ayah tadi, dia tidak turun kepada adik-beradik sebab wali aqrab masih ada. Jadi kes ini akan turun kepada wali hakim. Dan andai kata dalam kes ini perempuan ini minta juga kepada wali hakim untuk menikahkannya dengan sebab takut jadi pengzinaan. Dalam kes ini wali hakim mengambil inisiatif yang tepat bagaimana menikahkan perempuan ini dengan sebab ada darurah. Asalnya tidak boleh menikahkan tanpa sepupu, tapi sebab ada darurah. Wali qadi itu maksudnya wali hakim lah. Wali hakim, qadi, naib qadi itu panggil wali hakim. Wali hakim, wali sultan. Sultan itulah ataupun raja itu adalah merupakan wali hakim, lepas itu wali sultan. Dan yang timbalan-timbalannya termasuk qadi itu adalah dipanggil sebagai wali hakim. Adapun perempuan yang tiada mempunyai wali langsung, tak ada wali langsung, ini contohnya tidak ada wali langsung, dia baru masuk Islam, ataupun wali akrab, wali abad tak ada langsung, ataupun dia baru masuk Islam. Jadi keluarga dia yang boleh jadi wali tak ada dalam Islam. Dia mana sahlah dikawinkan oleh qadi dengan laki-laki yang tiada sepupu itu dengan permintaannya atas syarat itu, yang takut jadi fitnah, menurut pendapat ulama yang terpilih yang lain daripada Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Maknanya kalau perempuan ini dia nak bernikah, dia tak ada wali nasab. Sama ada wali nasab tu mati ke semua, ataupun dia tu baru masuk Islam, di mana dia seorang saja baru masuk Islam, yang lain keluarganya yang
berperanan sebagai wali nasab tak masuk Islam. Di mana kalau dia nak bernikah mesti pergi kepada wali hakim ataupun qadhilah, wali sultan. Dan dalam kes ini perempuan takut dia boleh berzina, dia kata tak apalah, walaupun tidak setaraf saya nak nikah juga dengan dia. Jadi wali hakim atau qadhi boleh mengambil tindakan ini untuk menikahkannya. Apa sebab atau perbincangan ini? Asalnya wali hakim tidak boleh menikahkan satu perempuan dengan laki-laki yang bukan sekufu. Tak boleh. Yang boleh membuat keputusan nak menikah dengan laki-laki sekufu yang tidak sekufu ni mesti wali nasab. Lebih-lebih lagi wali tunggal seperti ayahnya. Itu kuat dia punya tu. Walaupun sebegitu dalam keadaan darurah di sini boleh menyebabkan pengzinaan umpamanya. Yani bolehlah wali hakim ataupun qadhi itu menikahkan perempuan itu. Jadi apa tuan-tuan, setakat itu kita faham maknanya sekufu ataupun kafaahnya adalah sesuatu yang penting yang diambil berat di dalam Islam. Sebab apa? Perkahwinan ni matlamat dia untuk sampai kepada sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, kecintaan dan juga kasih sayang. Andai kata pernikahan itu tidak boleh menimbulkan kasih sayang, sebab apa? Tidak sekufu, tidak sepadan. Andai kata perkahwinan itu tidak boleh memberi ketenangan sebab tidak sepadan, maknanya tidak sampai matlamat. Ada tak contohnya? Memang ada contoh. Bagaimana Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tu dia berkahwin dengan Zainab. Zainab tu Quraisy. Zaid bin Harithah tu adalah hamba hitam yang dimerdekakan dan jadi anak angkat Rasulullah. Kesnya di mana pernikahan di antara Zaid dan Zainab itu tidak kekal lama sebab tidak setara. Benda tu berlaku sehingga akhir daripada perjalanan hukum itu Zainab menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi pernikahan itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan tradisi orang jahiliyah ini, yakni bekas isteri. Adapun janda kepada anak angkat tidak boleh bernikah dengan ayah angkat. Itu tradisi pahaman orang jahiliyah. Sehingga Islam datang apabila pernikahan di antara Zaid bin Harithah dengan Zainab tu, yakni dua-dua berpisah, yang mana Zainab itu bernikah dengan Rasulullah SAW. Yakni Zainab itu adalah merupakan isteri kepada, bekas isteri kepada anak angkat Rasulullah SAW. Bagaimana hukum tu terkena kepada batang tubuh Nabi SAW sendiri. Nabi itu dirancangkan oleh Allah bagaimana pernikahan Nabi itu dengan isteri, bekas isteri anak angkat. Begitu sekali. Jadi kalau kita lihat pernikahan di antara Zainab dan juga Zaid bin Harithah itu mana tak kekal lama lah. Sebab Zainab itu adalah Quraisy, bangsawan, orang bangsawan, dia orang yang kaya. Lagipun perbezaan di antara taraf itu amat jauh. Zaid bin Harithah adalah merupakan bekas hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, yang hamba yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah SAW kepada Nabi. Nabi merdekakan jadi anak angkat jadi anak angkat. Sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harithah tu pinang keluarga dia, Zainab. Zainab tu adalah merupakan keluarga Rasulullah, bangsa Quraisy. Sayang dia kepada Zaid sangat pinang, sehingga Zainab tu dia tak menolak. Asalnya dia nak menolak, tapi sebab yang meminang untuk Zaid tu Nabi, dia tak berani nak tolak lah. Tapi pernikahan mereka tak kekal lama. Ini masuk di sini kafaah ataupun sekufu, sepadan, setara ni benda yang penting. Kalau tidak sekufu, tidak sepadan, boleh jadi pernikahan itu tidak sampai matlamatnya sakinah, mawaddah warahmah, tak tenang, tak ada kecintaan dan tidak ada kasih sayang. Ia boleh berlaku. Mungkin mula-mula bolehlah sabar. Nama kelamaan ada sindir,
ada tohmahan, bentuk-bentuk perkataan macam tu. Jadi boleh menyebabkan perkahwinan itu tidak kekal lama. Adalah kufur itu berpunca dari 5 perkara. Kufur, apakah yang dimaksudkan sekufu? Sekufu ni, kafa'ah inilah dia punya ciri ni. Kita nak faham kafa'ah tu apa dipanggil sebagai sepadan setara tu bagaimana, yang dikatakan sepadan bagaimana tak sepadan. Yang pertama, kemerdekaan lawan kehambaan. Hamba tak sepadan dengan yang bukan hamba. Mana tidak sekufu, tidak setara. Hamba bernikah dengan tuan, tidak setara. Masuk dulu. Yang kedua, kesopanan dalam bahasa Arab disebut aifah. Aifah ni yakni kesopanan. Orang yang sopan tak sepadan dengan orang yang tak sopan. Ketiga, keturunan. Orang yang berketurunan yang baik-baik, bangsawan, tidak sepadan dengan orang keturunan bawahan. Yang keempat, pekerjaan. Orang yang ada kerjaya yang bagus tak sepadan dengan orang yang berkerjaya tidak bagus. Yang perempuan CEO satu company besar, yang lelaki pion di satu syarikat tu, agak macam sepadan ke tidak? Mungkin kita kata apalah, sebab benda ni kan kita kan hidupkan takwa. Betul takwa tuan-tuan. Kan Allah Ta'ala pilih yang bertakwa di antara kita, yang mula disiar takwa. Betul, memang betul. Tapi hati tu sampai bila nak pegang benda tu? Betul. Yang ni Allah Ta'ala jadikan laki-laki dan perempuan semua tu kena kenal di mana yang Allah pilihnya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah tu bertakwa kepada Allah tu betul. Tapi hati manusia ini, apakah dia tidak berfikir? Adakah syaitan tidak akan membiarkan hati manusia itu tanpa berfikir? Inilah bendanya. Mula-mula cinta okeylah. CEO satu company, gajinya 40-50 ribu perempuan. Lepas tu suaminya pula pion, gaji campur allowance begini mungkin adalah 17, 18. Yang isterinya 50 ribu gaji, pakai BMW, pakai Mercedes, suaminya pakai Honda Cup. Honda, bukan kita hina, tidak contoh, kita buat contoh. Adakah sepadan? Mungkin satu hari, 2 hari okey, tetapi yang ada di belakang sana, adik-beradik, keluarga yang mencucuk tu ramai. Jadi bagaimana, apakah perkahwinan itu boleh kekal lama? Kalau kekal lama pun maknanya berantakan. Kadang-kadang panas, kadang pasang suruh, boleh jadi begitu. Dan tanggungjawab suami ini memberi nafkah isteri yang pendapatan 50-60 ribu, pakai BMW, Mercedes, rumah pun dia punya, bil air pun dia bayar. Agak mampu tak suami tu nak menyara isteri tu? Dia punya kosmetik, dia punya aksesorinya. Tengok bagaimana aksesori kosmetiknya macam mana. Dia punya bedak pun mungkin dah ratus-ratus ringgit. Bukan pakai bedak sejuk. Maknanya apakah perkahwinan tu agak boleh kekal lama? Itu makna Islam melihat di situ. Memang yang mulia itu di sisi Allah, takwa kepada Allah. Tetapi sifat manusia itu, yang Islam melihat juga sifat manusia itu. Dan juga yang kelima, kafa'ah di sini kecacatan. Yang sihat, sempurna tubuh badan dengan yang cacat. Ini pun sudah tentu dua-dua ni tidak sepadan. Isteri cantik, sihat tubuh badan dia, ramping pinggangnya. Suaminya pakai kursi roda, agak macam mana? Kalau kahwin dah lama okey, sampai dah ada anak cucu, suami itu maknanya jatuh sakit, itu satu perkara yang lain. Awal-awal kahwin, isteri itu cantik, ramping pinggangnya, kemana-mana disiulkan oleh orang, suaminya ditolak atas kursi roda, agak macam mana? Maknanya berat.
Jadi inilah maksudnya apa yang nak dipahamkan kepada kita maksud tu. Yang ni kafa'ah tu kita ulang. Yang pertama, merdeka lawannya hamba. Makna dua-dua ni tidak sepadan, tidak sekufu. Orang yang sopan dengan orang yang tidak sopan, ifah. Ataupun keturunan bangsawan dengan orang yang hamba, ataupun orang yang di bawahan. Yang keempat ni pekerjaan ataupun kerjaya. Kalau suami kaya tak ada masalah. Kalau suami yang kaya, CEO, isteri jadi isteri rumah tangga tu biasa, normal. Tapi kalau isteri tu yang CEO atau pangkat besar-besar di satu company, itu yang kadang-kadang jadi tak berapa nak kekal lah. Yang kelimanya kecacatan. Ini cacat ni pun juga satu daripada perkara yang ini diambil kira sebagai kafa'ah. Isteri mesyuarat malam-malam, isteri mesyuarat di Eropah sana, di Amerika sana, nak jumpa 3-4 minggu sekali. Lepas tu isteri pula update dalam dia punya Facebook lah, posing sana, ambil gambar sini. Agak suami itu apa perasaan? Maknanya, apakah rumah tangga yang begitu boleh kekal lama? Jarang lah, jarang. Kalau orang yang ada hati, dia takkan kekal lama. Yang pertama, maka perempuan yang dari asalnya merdeka tidak sekufu dengan laki-laki yang bapanya pernah jadi hamba. Ini maksudnya hamba dan juga tuan tu tidak sekufu. Yang kedua, perempuan yang bersopan santun dan tidak melakukan perkara yang fasik, tidak sekufu dengan laki-laki yang tiada maruah dan melakukan perkara yang fasik. Tetapi kalau keduanya telah melakukan perkara yang fasik satu jenis, berbalik jadi sekufu pula. Yang ni orang yang dia ni buat dosa dengan orang yang jaga dirinya tidak buat dosa, mana tidak sekufu. Suaminya kaki judi, isterinya adalah orang muslimah yang terpuji, agak sama tak sekufu. Suami dia minum arak, apakah isterinya muslimah, apakah sekufu tak sekufu? Maknanya berbeza di antara dua tu. Tapi kalaulah di antara kedua tu pernah melakukan benda maksiat yang sama, yang perempuan tu memang kaki judi juga, yang laki-laki tu kaki judi juga. Jadi dua-dua tu memang sekufu lah. Bentuk itu. Kalau isteri tu muslimah terjaga, tapi suaminya na'udzubillah penuh poket, nama ekor, memang tak sekufu itu. Dan orang yang main judi ni pun tak akan boleh menyara isterinya. Biasa orang main judi ni, kuat main judi, dia akan habis duit dengan sebab judi. Dah belum. Yang kedua, tidak sekufu perempuan keturunan bangsa Arab daripada sebelah bapanya dengan laki-laki yang berketurunan Ajam, bangsa yang bukan Arab. Kita ni Ajam. Selain daripada Arab, semua Ajam, anak Arab. Walaupun kita pandai cakap Arab, dia panggil Ajam. Walaupun kita duduk di Mekah tu lama lah, sampai kita ni ada belakang dia Al-Makki. Maknanya ada gelaran Al-Makki. Nak dapat dia punya gelaran-gelaran itu, dia mesti duduk satu tempat tu, kata ulama tidak kurang daripada 7 tahun barulah Al-Makki ataupun Al-Madani. Kita pergi buat umrah 10 hari, balik Al-Makki pula, kan tak jadi itu. Kena paling kurang 7 tahun duduk di Mekah tu. Memang kita ni duduk di sana, buat kerja di sana, boleh dah Al-Makki. Kalau pergi umrah 10 hari, balik Al-Makki tu tak boleh. Ataupun duduk di Madinah, kita pergi buat umrah duduk di Madinah 3 hari, balik Al-Madani kita tak jadi. Al-Madani orang paling tidak pun 7 tahun, kata ulama, mesti duduk tempat itu baru boleh buat gelaran tu. Al-Misri, contohnya orang duduk di Mesir, duduk belajar di sana 7-8 tahun, ambil degree, sambung lagi, talaki sana, talaki sini 7-8 tahun, balik Al-Misri. Maknanya boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan duduk di Kelantan, Al-Kelantani okey. Lahir Kelantan, Al-Kelantani memang betul. Ni Al-Kampolombo dia macam mana? Macam sebut kunyah dia panggil. Al-Qadahi contohnya kan.
Filipina, Pulau Pinang, Al-Filipin nak sebut. Saya ada tengok satu biodata, satu ustaz Al-Filipini ke apa? Dia orang Pinang, Pulau Pinang. Bagus. Perempuan yang berketurunan bangsa Quraisy dengan yang bukan daripada bangsa Quraisy, yakni Quraisy ni Arab lah, yang bukan Quraisy, pun tidak sepadan atau tidak sekufu. Perempuan yang berketurunan daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib, daripada yang bukan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib ini adalah merupakan daripada kaum Quraisy, dan kaum yang paling tinggi Hashim dan Bani Muttalib ini dia adalah merupakan daripada kaum Quraisy. Mana lebih tinggi, ada keturunan yang lebih tinggi kedudukannya. Yang ketiga, yang keempat, Insya-Allah. Tidak sekufu perempuan yang tiada membuat kerja yang rendah dengan laki-laki yang bekerja dengan pekerjaan yang rendah seperti tukang sapu sampah, tukang bekam, gembala binatang dan sebagainya. Demikian juga anak-anak mereka yang dengan anak-anak orang pekerjaannya bagus. Ini bentuk pekerjaan, kerjaya tadi. Dan sambung sikit. Itu ulang yang tadi. Yang keempat itu tidak sekufu perempuan yang tiada membuat kerja yang rendah dengan laki-laki yang bekerja dengan pekerjaan yang rendah seperti tukang sapu sampah, tukang bekam, gembala binatang dan sebagainya. Demikian juga anak-anak mereka dengan anak orang yang pekerjaannya bagus. Contohnya dari segi pekerjaan. Saya sebut kata contoh zaman kita ni orang yang kedudukan yang tinggi, macam CEO satu company yang besar, gaji puluh-puluh ribu. Tapi suaminya orang yang berpangkat rendah, gaji sikit, maknanya tidak sekufu, yang tidak kafa'ah. Yang kelima, tidak sekufu perempuan yang sejahtera daripada kecacatan dengan laki-laki yang
ada cacat yang meluluskan fasakh nikah seperti gila, sopak, kusta dan sebagainya. Yang tidak sekupu, tidak sepadan perempuan yang sejahtera daripada cacat. Dengan siapa? Dengan laki-laki yang ada cacat yang meluluskan fasakh. Fasakh ni yakni pembatalan nikah. Boleh berlaku pembatalan nikah dengan orang yang cacat begini, orang gila. Dan juga suami yang sopak boleh terpasang nikah. Ataupun penyakit kusta. Penyakit kusta ni penyakit berjangkit dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang kritikal begini boleh pernikahan itu dibatalkan kalau dibawa kepada hakim. Dan anda kata masa menikah itu suami tak nyatakan dia punya kecacatannya pun boleh terpasang. Satu keadaan masa pernikahan itu suami tak nyatakan dia punya cacat yang teruk ni. Apabila dah menikah baru tahu suami dia ni yang ni gila. Maknanya benda itu boleh terpasang. Dan juga sopak, berpenyakit sopak pun boleh terpasang. Begitu dengan kusta boleh terpasang. Andai kata pernikahan itu selepas pernikahan barulah suami jadi gila, itu bergantung kepada isteri lah. Kalau dia nak minta pasang boleh juga. Tapi dalam kes dia umpama tertipu, pihak suami tak nyatakan dia punya penyakit yang kritikal begini, tak nyatakan, di mana tiba-tiba dah pernikah tahu suami dia ni ada sopak. Sopak ni dia penyakit kulit. Penyakit kulit yang kadang sopak tu boleh berjangkit, ada yang tak boleh berjangkit. Yang biasa kita tengok yang putih-putih tu kan, mula-mula sikit dekat badan dia, lama-lama dia penuh badan. Kadang ada yang boleh berjangkit, ada yang tak boleh berjangkit. Kalau kusta memang jelas lah boleh berjangkit kan. Dulu di mana Sungai Buloh kan, tempat simpanan orang penyakit kusta. Contoh yang lain pula, contohnya suaminya terpotong dia punya alatnya. Lepas tu masa bernikah tu, lepas bernikah tengok alat tak ada, kes tu boleh terpasang. Bawa ke mahkamah boleh pasang terus. Sebab apa? Tak nyatakan. Jadi bagaimana kalau nak menikah, kena beritahu kepada pengantin perempuan, saya tak ada benda tu. Jadi yang tu fikirlah dia nak ke tak nak. Kalau yang tua mungkin tak kisah yang tu kan. Isteri tu umur 60, 70 tak ambil kisah yang tu kot. Tapi kalau orang muda tak boleh lah, boleh jadi penzinaannya bahaya. Tu benda tu boleh pasang. Tapi kalau lah dia punya kejahatan alat dia tu berlaku selepas nikah, makna dah okey sebelum, tapi dalam masa yang lama baru dia ada penyakit, kes itu dia tak boleh minta fasakh. Melainkan isteri minta fasakh tu selepas berubat, suami dinasihat berubat dan sebagainya, tak sembuh juga, isteri boleh dah minta fasakh. Sebab keperluan dia untuk itu kan. Yang terakhir itu, bagaimana telah dinyatakan jika perempuan dan wali telah bersetuju menggugurkan hak, maka soal kufu tidaklah timbul lagi dan tidak jadi syarat bagi mengesahkan nikah. Bagaimana pernah baginda Rasulullah SAW menikahkan setengah puterinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dan baginda menyuruh Fatimah binti Qais berkahwin dengan Usamah, maka Fatimah pun berkahwin dengannya, padahal Usamah itu bekas hamba dan Fatimah daripada kaum Quraisy. Demikian dipetik daripada kitab I'anatul Talibin juzuk yang ketiga muka surat 230. Yang ini balik kepada kesimpulan, andai kata perempuan pengantin tu dia tak apa, tidak sepupu, tidak sepadan, tidak setaraf, dia tak kisah, mana tak apa. Ataupun walinya kata tak apalah, walaupun begitu tidak sepupu, walaupun bakal pengantin laki-laki ni, bakal suami perempuan tu orang yang tidak kaya, tapi dia orang yang baik, warak, orang yang ada ilmu. Dia orang miskin, anak orang bendang, anak petani. Tapi yang perempuan tu anak orang kaya, tapi ayahnya kata tak apalah, dia tu tak kisah. Kalau tak ada duit saya boleh bagi duit, cuma saya nak dia tu yang alim, orang yang warak. Itu penting. Dia nak jaga anak saya, biar anak saya jadi anak yang salih, cucu saya cucu yang salih dan salihah. Maknanya kafaah sepupu tu boleh digugurkan oleh perempuan itu dan juga wali dia. Contoh bagaimana
Pernah Rasulullah SAW menikahkan puteri-puteri baginda dengan orang yang tidak sepupu, tidak kafaah. Begitu juga pernah berlaku bagaimana pernikahan Fatimah binti Qais berkahwin dengan Usamah. Usamah ni adalah bekas hamba, ayah dia tu hamba, Zaid bin Harithah tu hamba. Dan anak dia tu pun termasuk digelar sebagai hamba juga, Usamah. Jadi anak kepada Zaid tu diangkat sebagai anak angkat Nabi juga. Nabi sayang Usamah ni, Nabi sayang sungguh. Sebagaimana Nabi SAW sayang kepada Nabi Zaid, dia sayang. Usamah ni salah seorang daripada orang yang memandikan jasad Rasulullah SAW. Ni hebat ni Usamah ni. Pergi haji pun Nabi pernah bawa ni. Pergi ke Mekah ni, Nabi pernah bawa Usamah. Di antara orang yang memandikan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam dapat manfaat kepada kita. Sepupu itu bahagian daripada pernikahan, walaupun dia bukan rukun, tapi kadang-kadang boleh jadi sah dan boleh jadi tidak sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ij'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.